Hai guys, hari ini saya nak tunjukkan pada anda macam mana cara nak tukar motor power window dan regulator pada Proton Gen 2. Tak kisahlah anda pakai kereta apa pun, cara dia lebih kurang sama. Untuk kes ni, kedua-dua tingkap belakang, kiri dan kanan rosak. Turun tak boleh, naik pun tak boleh. So, saya pun decide lah beli set sepasang kiri dan kanan. Dan saya recommend kalau boleh tukar whole set motor sekali regulator. Sebab bila salah satu dah rosak, jangka hayat pasangan dia pun dah kira hampir-hampir dah tu. Kita tak nak buat kerja dua kali. Lagipun set ni baru RM120 sepasang sekali motor dan regulator. Tapi sebelum tu, persoalannya macam mana kita nak tahu sama ada betul ke barang ni yang rosak, atau mungkin boleh jadi sekadar switch. Untuk diagnose masalah ni, kita perlukan test lamp. So, jom kita start. First kali, kita kena cabut dulu doorknob dengan cara pusing lawan arah jam. Lepas tu, dengan menggunakan screwdriver mata Phillips, ada 2 biji skru kena buka dekat handle pintu ni. Sebiji dekat atas dan lagi satu dekat bawah. Bila kedua-dua skru ni dah buka, next step, masa untuk remove door trim. Masa remove door trim, kalau boleh anda rasa dulu dekat mana kedudukan klip tu. Sebab kita tak nak klip tu patah sekiranya tersalah kepak. Bila door trim dah remove, jangan lupa untuk disconnect soket switch power window. Tangan kiri tekan dan tarik sambil tangan kanan tahan switch tu. Paksa sikit. Okey, cantik. Bila perhatikan dalam soket ni, nampak cantik dan normal. Tak ada kesan terbakar atau karat. Ini yang kita nak. Sekarang barulah boleh remove door trim sepenuhnya. Langkah seterusnya, kita kena remove plastik door. Cakap pasal plastik ni kan, untuk info anda, lagi-lagi pengguna personal lama dengan Proton Gen 2, kalau plastik ni koyak tak pun terlucut, air hujan boleh masuk dekat dalam kabin. Ini salah satu puncanya lah. So, hati-hati sikit masa tanggalkan plastik ni sebab kita tak nak dia koyak. Dan masa pasang nanti pun, pastikan keliling dia lekat dengan sempurna. Yang ni adalah soket yang sambung ke motor, disconnectkan juga. Macam yang saya bagi tahu tadi, sebelum anda beli barang-barang tu, sebaiknya cek ikut step by step. Pastikan dulu kedua-dua soket ni ada api ke tak. Cara nak cek dia simple je. Kita onkan dulu ignition, enjin tak payah start pun. Lepas tu test lamp ni anda kepit lah dekat mana-mana grounding yang terdekat. Untuk kes ni saya kepit dekat celah pintu ni. Kita cek dulu soket switch. Okey, ada api. So soket ni dalam keadaan yang elok. Next step, kita akan cek soket yang sambung ke motor. Tapi sebelum tu, sambunglah dulu switch ni kan. Kalau tak, macam mana nak cek? Masih lagi konsep yang sama. Mata test lamp ni, kita sentuh dekat prop ni. Dan anda tengok, test lamp menyala bila saya tekan switch ke bawah. Bermaksud, api ada sampai. Tapi bila saya tekan switch ke bawah, tak ada apa-apa yang berlaku. Bila tekan ke bawah balik, ada api. Sebaliknya, kalau kita cek prop sebelah dia ni, bila saya tekan switch ke atas, ada api. Bila tekan switch ke bawah, tak ada apa-apa yang berlaku. Arus dia jenis one way lah. Dan masuk dekat sini, soket ni masih lagi berfungsi dalam keadaan yang baik. Alright, bila dah confirm kedua-dua soket ni ada api, barulah pergi beli motor yang baru. Apa-apa pun, sebelum pasang, wajib cek dulu. Bukan apa, kadang-kadang barang baru pun ada defect juga. Sambung balik soket. Dan masa yang dinanti-nantikan. Yes, it's working baby. Switch ke atas boleh, ke bawah pun boleh. So apa lagi? Jom kasih pasang. Okay, just to double confirm motor yang lama ni memang betul dah kong. Tak ada respon. Selamat tinggal. Okay, sekarang ni kita nak keluarkan set yang lama. Dalam tu ada sebiji skru mata tambah. Kat sebelah dia ni pun sama, ada sebiji, di mana dia ikat antara plastik putih ni dengan cermin untuk membolehkan cermin naik dan turun. Sekali lagi, pakai screwdriver mata tambah. Saya buka dulu skru yang belah dalam ni. Alright. Diikuti skru yang sebelah luar sambil tangan kiri tahan bawah tingkap tu supaya dia tak terjatuh. Dengan berhati-hati, naikkan tingkap. Lepas tu saya just lekatkan pakai seletik je lah untuk elakkan tingkap tu terjatuh masa kita buat kerja nanti. Okey, baik. Bila tingkap dah secure, sekarang masa untuk remove window regulator yang lama. Location dia dekat sini. Dan window motor pula dekat sini. Di mana regulator ni dipegang oleh 4 biji bolt. 2 dekat atas dan 2 di bawah. Manakala motor ni ada 3 biji bolt yang pegang dia. Kalau anda tak pasti, rujuk je dekat barang yang baru. Macam regulator ni ada 2 thread dekat bawah dan 2 dekat atas. Lepas tu motor ni ada 1, 2, 3. Betul lah tu. Saya pakai cordless ratchet untuk memudahkan kerja. Ini adalah salah satu saya punya favorite power tools
menyenangkan kerja, sangat mencepatkan saya punya kerja. Kebanyakannya memang saya pakai cordless ratchet ni lah. Okey, motor dah pun lepas. Sekarang unbolt semua ke 44 biji bolt saiz 10. Alright, dan akhirnya kita dah boleh keluarkan serentak regulator bersama motor yang lama. Okey, cun. Okey, baik, ini adalah compare side by side barang baru dengan barang lama. Barang lama ni anda tengok tu kabel dah putus. Patutlah tingkap turun naik tak boleh. Kabelnya ni pun putus juga habis karat dah. Okey, regulator yang baru ni kita just tinggal pasang motor je. Caranya masukkan adapter yang hitam ni ke dalam dia punya slot macam bentuk bunga ni. Lepas tu benda yang petak dekat motor ni kan kita just slot in sahaja. Macam itu sahaja. Kemudian ikatlah balik ke semua skru keliling. Sebelum pasang motor dan regulator yang baru, saya highly recommend sebaiknya kita lubricate dulu kabel regulator tu supaya dia tahan dengan lebih lama. Saya pakai Q Plus silicone spray. Kelebihan silikon ni selain dia melicinkan, yang bestnya dia kalis air dan anti karat. Ini yang kita nak. So apa yang kita akan buat, kita spray sikit dekat mekanisme kabel ni biar dia tahan dengan lebih lama. Bebas dari karat serta dapat bergerak dengan lebih smooth, freely dan dengan lebih lancar lah. Spray sikit je, tak perlu banyak pun. Alright, sekarang ni kita dalam proses pemasangan. Masukkan motor dan regulator secara serentak. Lepas tu macam biasalah, ikat semula ke 3 biji bolt yang pegang motor serta 4 biji bolt yang pegang regulator. Okey, cantik. Langkah seterusnya, hati-hati masa kita turunkan cermin. Lepas tu ikat baliklah 2 biji skru yang ikat antara plastik putih regulator tadi tu bersama dengan cermin. Bila semua skru dan bolt dah diikat dengan kemas, pasang semula plastik door serta door trim. Dan last sekali jangan lupa door knob. Saya just go through je cara pasang ni sebab macam mana anda buka, macam itulah anda pasang. Alright, clip door trim dah attach, socket switch dah sambung, cermin, door knob, segalanya dah pasang lah. Apa lagi? Jom kita kasih test. Sebelum tu izinkan saya pinjam seminit 2 jap sebelum kita sambung video ni. Kalau anda tengah tercari-cari nak beli barang suspension, boleh beli dari Mountain King melalui Shopee. Servis tak mengecewakan, tip top. Prefer lagi seller tu. Rating full 5/5. Dia spesialis jual barang suspension dengan harga berpatutan, quality good for the price. Tengok ni, macam-macam ada. Anda just tinggal pilih model kereta anda aja. Dekat sini ada shock, ada lower arm, brake system, ada brake pads, disc rotor, ada drivetrain, race shaft, macam-macam. Banyak pilihan. Ada belting, OAP pun ada bearing tayar. Sini ada air filter, electronic parts, coil plug. Sini ada macam air filter, cabin filter, minyak enjin pun ada. Macam-macam banyak lagi lah. Selain dekat Shopee, kalau anda biasa beli melalui platform Lazada pun boleh juga. Barang yang sama je yang dijual dekat dalam Shopee tadi tu. Kalau anda nak beli direct website Mountain King, lagi senang. Sebab apa? Anda tinggal masukkan brand kereta je. Contohnya saya tekan Proton, pilih tahun kereta tahun 2010 misal kata. Lepas tu model kereta apa serta variant. Last kali ikutlah spare part apa yang anda cari, tekan go. Semuanya dah tersusun, in order, in organized, jimat masa. Kepala pun tak payah pening dah nak fikir ni barang ni ngam ke tak ngam dengan kereta saya ni. Tak payah, semuanya dah set up cantik-cantik. Kalau anda dah decide barang apa yang anda nak beli tapi anda tak tahu nak pasang kat mana kan, dia pun ada bengkel juga. Anda boleh siap pasang dekat bengkel dia. Beli dengan Mountain King, pasang pun dengan Mountain King. Kedai dia luas lah macam gudang. Kalau anda nak tengok kedai dia tu, saya dah buat shop tour. Tekan link dekat atas ni. Tempat untuk rehat, untuk main game, untuk solat, untuk tidur semua ada. Okey, alamat kedai dia dekat Batu Cave dan ini waktu bisnes dia lah. Serta kontak Mountain King seperti tertera dekat bawah video. Okey, sambung. Okey, nampaknya DIY kita hari ni berjaya. Tingkap dah boleh turun, pun dah boleh naik without any problems. Sekian 5 tahun saya beli kereta ni, second hand kan. Dua-dua cermin belakang tu tak boleh turun, tak boleh naik tau. Baru hari ni boleh ada masa nak betulkan. Rasa macam pelik, rasa janggal pula. Sebab ni first time tau. Okey, yang belah ni pun sama juga. Saya dah tukar motor sekali regulator. Sekarang dah boleh berfungsi macam biasalah. Naik boleh, turun pun boleh dengan lancar. Tak ada bunyi yang pelik-pelik. So, okey lah. RM120 settle semua masalah. Akhirnya anda dah pun tahu macam mana cara nak tukar motor power window dan regulator serta nak diagnose dengan menggunakan test lamp. Lepas ni anda bolehlah DIY sendiri dekat rumah sekiranya anda ada masalah yang sama and save some money.
Okeylah, semoga video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video DIY seterusnya. Assalamualaikum.